telah pergi ke Thailand, saya telah muzakarah dengan tuan-tuan guru yang tak makan gaji. Dengar ni kan, tak makan gaji. Tak makan gaji ni selalu ni dia pure lah. pure. Apa-apa masalah Allah saja. Dan saya telah bentang pada mereka dan mereka kata, Iqbal, awak kena sampaikan benda ni dan awak kena jalan dan cerita pada semua masyarakat. Dan terakhir baru ni, saya baru 2 bulan lepas jumpa dengan ulama Syekh Fahmi Zamzam. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh kenal. Dia ni anak murid kepada Abu Hasan Al-Nadwi. Yang mana mereka ni guru-guru sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Iqbal, awak kena datang ke pondok saya di Kalimantan. Di sana ada 4 pondok. Saya nak kumpulkan semua pelajar saya dan juga guru-guru saya bentangkan perkara ini. Saya dapat lagi sekali restu daripada Syekh Fahmi Zamzam. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya tak mampu. Apalah kemampuan saya. Maka saya harap yang mendengar-dengar ni lah turun sampaikan. Sebarkan benda, berita baik ini kepada semua orang supaya mereka dapat nikmat dalam agama, insya-Allah. Jadi saya rasa saya serahkan kepada coach kita untuk selanjutnya. Allah. Dia santai-santai. Sekarang ni kita nak buat sesi soal jawab. Alhamdulillah. Ni sesi kita tunggu. Sesi soal jawab. Sementara kita nak tengok dengan soalan daripada Fiz ni. Fiz dah kumpul dah soalan yang kalian tanyakan. Saya nak cerita sikit lah. Jadi sahabat-sahabat, dengan setiap pembelian yang kalian beli daripada kami di Ladang Alam Mulsan ni, sebenarnya Mazda pun dapat kan? Mazda pun dapat juga, kami pun dapat juga. Jadi tuan-tuan cubalah support kami ni, yang mana kami banyak berkongsi ilmu semua ni kan. Jadi bila tuan-tuan beli dengan kami ni, dapatlah kami menampung gaji fee sikit. Kan zaman sekarang kan orang kena buat kerja je kan. Kita kat sini kita tengah usaha ni tuan-tuan untuk bagi yang terbaik dalam segala, insya-Allah. Dapatlah supply sikit untuk makanan kambing, kuda. Ni semua binatang-binatang yang memang dekat dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi soalan dia yang sebelum ni, okey Fiz, tanyakan soalan. Soalan yang pertama, stevia tu antara pengganti gula macam mana? Stevia tu antara pengganti gula. Okey ke tak okey, Tabib? Stevia. Baik. Saya terlibat dengan kajian stevia ni pada tahun 2006. 2006 dengar ni. Pada awal permulaan stevia ni nak diperkenalkan. Baik. Jadi stevia yang terbaik adalah roll. Material yang roll, yang hijau ni. Itu yang terbaik itu lah. yang terbaik sebab warna dia tu pun ada ubat. Tapi sekarang stevia sekarang telah diproses menjadi liquid, putih. Mana hijau? Mana bagi hijau? Hijau dah hilang. Bleaching. Ayo. Okey. Kemudian untuk kekalkan supaya yang putih ni tak rosak, setelah di bleaching dia letak pengawet. Maka tidak jadi roll. Dan satu lagi, stevia ni dia nak cakap, boleh cakap kau ya? Boleh. Dia ada sifat penipu. Ada juga Sebab apa saya kata dia sifat penipu? Bila letak di atas lidah, manis. Lidah kita detect manis. Bila dia detect manis, dia akan trigger semua organ dalaman. Ni manis nak masuk. Jadi pankreas akan renjis dia punya insulin. Tapi bila masuk, tak ada artificial, dia bukan manis. Jadi renjistan telah dibuat, bahan kimia telah dikeluarkan oleh hati. Barang tak ada. Jadi dia barang tak ada. Dia akan efek apa? Buah pinggang. Allah. Jadi apa saya nak, kalau nak manis nak apa? Satu, boleh ambil madu. Okey. Madu ni natural lah. Okey, keduanya, manis orang dulu dia tak serupa. Gula orang dulu ni tak serupa. Gula orang dulu ni, gula kelapa. Betul, gula kabung. Gula kelapa. Jadi gula kelapa dia manis asli, dia tidak merosakkan tubuh. Malah dia ada nilai-nilai perubatan. Dan untuk pengetahuan, dah cakap pasal gula kan? Gula natural yang paling baik sekali adalah nisan ataupun gula merah daripada pokok kelapa laut. Kalau selatan Thailand dia panggil pokok tar. Kalau pergi atas sikit Bangkok, Thai. Dia panggil pokok Thai. Jadi gula dia kelapa laut ni dia macam kelapa, cuma dia kecil sikit. Dia sangat wangi, sedap. Saya selalu makan benda tu. Dia. Dan dia punya nilai kesihatan luar biasa.
Yang itu yang dia cakap kelapa laut Afrika. Jadi mereka susuk sembunyi. Dunia tak nak orang tahu kelapa laut punya gula. Sebab kalau orang tahu, dia ada nilai kesihatan, orang akan jadi sihat. Dan untuk pengetahuan yang mendengar, sekarang ni negara China Duk tanam. import Oh, import. kelapa laut ni, gula. Dia import gula daripada kelapa laut Kemboja, Vietnam. Banyak diimport masuk sebab apa? Ini memberi kesihatan kepada rakyatnya. Ladang alam urusan kita setiap negeri kena tanam kelapa laut. Jadi untuk pengetahuan, siapa ada tanah banyak-banyak tu, tanam kelapa laut. Lepas tu hasil nak bawa mana? Bagi tahu saya akan beli semua tu. Okey. Tuan-tuan, lepas ni kita akan buka ladang alam urusan di setiap negeri. Jadi tanah-tanah yang orang kat dalam ni, diorang ada banyak tanah kosong, 50 hektar, 60 hektar. Kan? Jadi kita dah cakap dah, lepas ni tuan-tuan, kita ladang alam urusan, branding kita international, kelapa laut insya-Allah. Amin. Nanti kita kumpul, nanti kita bagi kat Mazda, kita market satu dunia nanti insya-Allah tuan-tuan. Mungkin tuan kata Tuan Bik ni cakap betul ke? Saya dalam proses dengan satu orang rakan saya di Pulau Pinang telah bawa masuk Allah salli ala Muhammad 200 kilo untuk kita buat testing. 200 kilo nisan daripada pokok tar dalam bentuk cecair. Dan kita akan proses di Penang untuk keluarkan dia seperti mana? Pasir. Sekarang dah masuk dah, sekarang dalam proses. Dan sekarang dalam proses dokumen juga. Sebab apa? Ni kata. Tengok Undang-undang Malaysia, Undang-undang Thailand dan beberapa negara dalam dunia ni tidak membenarkan gula pokok tar. Apa pasal pula? Nampak? Dia tak benar kan? Tak benar. Sampel kita daripada India kena buang dalam tong sampah. Kita bawa balik pada India pun sekali kena buang. Dia kata dia nak makan untuk diri dia je. Buang. Dia kata ni gula apa? Dia tunjuk, dia tak pandai cakap, dia tunjuk gambar ni gula ni. Oh, tengok je lagi, ambil buang je. Allah. Jadi mereka yang jadi panggil sugar daddy bukan kan? Dia panggil taiko gula ni, dia telah buat satu undang-undang untuk menyekat gula yang betul. Jahatnya. Dapat dipasarkan gula yang tiruan ni. Jadi insya saya Allah. dengan kawan saya rasa hari ini dia ke Putrajaya untuk minta AP, permit khas bagi memasukkan gula ni. Ini satu pengetahuan untuk kita semua. Wallahu a'lam insya-Allah. Okay, baik, alhamdulillah. Tu satu soalan Tadi dia orang tanya ada link tak nak beli. Ada link. Kita orang dah letakkan link Shopee kita orang. Dan sebenarnya sejujurnya saya nak beritahu terang-terang ni depan ustaz dengan tabib ni. Kan? Korang sebenarnya kurang sangat membeli benda-benda ni. Serius aku tak tahu apa benda yang berlaku kan. Tetapi kurang sangat membeli tabib. Saya pun heran. Dia cakap, "Fiz, asal stok kita tak bergerak ni?" Kan? Dia orang tak beli je. Entahlah bang, dia orang tak nak beli kot. Dia kata, tak boleh lah macam tu. Sahabat-sahabat, saya cakap terus if you are real preppers, at least standby benda ni 10 ke 20 botol dalam rumah. Ni dia terang-terang dekat ni. Ni madu ni kan, at least standby 50 botol dalam rumah. Standby. Beli daripada kami di ladang alam warisan. Ingat sebab apa? Jangan kata aku nak cik yang murah, aku nak cik yang murah, aku nak cik yang murah. Janganlah macam tu bang. Tukar mindset tu. Aku bukan bayar harga full, lebih ke aku bayar lagi. Sebab apa? Dekat ladang saya yang aku dapat barang, aku dapat infak untuk kuda Allah. Aku dapat infak untuk gerakkan sunnah memanah berkuda di jalan Allah. Fikir macam tu tuan-tuan. Beli sampai dapat 2 benefit. Jadi tuan-tuan kena beli dengan kami. Mazda pun dapat juga deh. Gitu. Ni ustaz ni orang Kelantan ni. Orang Kelantan. Untuk pengetahuan, madu yang Kus pegang ni, Madu ni. madu sidir ni, dia tak akan rosak sampai bila-bila. Dia tak ada tarikh luput tuan-tuan. Madu tak ada tarikh luput. 1000 tahun takkan mungkin. Dan tak akan jadi Takkan masam. luput. Dan tak akan jadi masam. Dan tak akan jadi masam. Dia nanti akhir zaman nanti, dia madu ni kalian tak dah makan satu sudu pun sebenarnya. Dapat jilat dia pun dah terhindar daripada kecelakaan. Tapi waktu akhir zaman nanti dah boleh susah nak dapat benda ni. Jadi kena standby. Ni madu sidir, ada ruqyah tuan-tuan. Yang telah digabungkan dengan Al-Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Apa kelebihan madu sidir ni, Tabib? Madu sidir adalah madu yang mengandungi kadar antioksida yang tertinggi di dunia. Kalau nak tahu apa itu antioksida, boleh buat research dalam Google. Dia sangat-sangat diperlukan untuk tubuh kita untuk menggantikan sel-sel yang rosak. Sebab kita ni manusia semakin tua.
dia akan ada sel-sel yang rosak. Jadi bila kadar antioksida dia tinggi, maka dia akan cepat menggantikan sel-sel tubuh kita yang rosak. Ini kadar antioksida. Kemudian dia juga akan membina badan menjadi menguatkan sistem pertahanan yang akan mengkebal, yang akan jadi kebal kepada semua jenis kuman. Ini pentingnya antioksida. Jadi tinggilah madu sirih ni. Tu yang dia orang tanya. Madu kelulut tak lepas ke Tobib? Dia tanya tadi. Ada dia tanya tadi. Madu okey, bagus. Madu kelulut kita tak nafikan kelebihan dia. Tapi kalau kita nak bandingkan kereta Mercedes dengan kancil. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi itu beza dia. Dia kereta kan? Dia jenis-jenis manisan juga, tapi berbeza. Kalau CD ni kita boleh kata macam Rolls Royce lah. Macam tu. Dia punya kelebihan luar biasa. Kalau naik Rolls Royce lain tau, memang lain. Rasa macam naik helikopter. Roblox pun polis tak tahan. Masya-Allah, jalan. Jalan. Dia macam madu dalam tubuh tadi lah. Dia kata, oh ini sunnah. Jalan. Jadi betul lah tu tuan-tuan. Ini orang kata macam level kayangan lah, tapi pada harga marhain. InsyaAllah. Tu kita kena faham. Jadi sahabat-sahabat selebril tu, ni minyak zaitun kita ni, Syekh, ni luar biasa ni. Sebab saya peminat minyak zaitun. Saya makan minyak zaitun banyak kan. Saya balilah banyak-banyak. Tapi yang ni saya tengok lain macam sikit. Dan saya suka layan benda ni. Ada manis dia. Ada manis dia, ada lemak dia sikit. And then dia punya serdak dia tu. Kenapa Masdar punya berserdak dan nampak macam apa orang kata tu berkeladak, dan kenapa yang lain nampak cerah saja? Boleh tak Tabib explain kelebihan berserdak ni dengan kelebihan yang terang ni? Dalam Quran Allah sebut pohon zaitun itu barakah. Pohon zaitun itu barakah. Pohon dia tu. Pohon dia keseluruhannya itu barakah. Sampai ke daun-daun. Ya, akar sekali. Akar sekali. Sampai rantingnya kita boleh buat kayu sugi. Jadi barakah. Jadi bila kita tempah daripada Turki, saya bagi syarat kepada mereka. Saya tak nak yang tapis. Bila tapis, biji dia akan buang, isi dia akan buang, nak bagi jadi macam jernih, bersih. Kita ni banyak tertipu. Nak tengok yang bersih. Gula putih bersih dia, nak tengok nak tipu mata kita, dia buat bersih gula putih tu. Sedangkan gula yang perang tu kan yang paling baik sekali. Jadi minyak zaitun pun kita kena lagi. Jadi kita minta sekilang tadi jangan tapis, biar masuk isi dengan biji dia semua dalam tu. Oh tu, okey. Sebab kita nak dia punya keberkahan dia keseluruhannya. Fahamlah saya. Itu sebab dia berbeza sangat dengan minyak zaitun yang ada dalam pasaran. Patutlah bila saya ambil minyak zaitun saya makan, saya letak kat rambut saya sekali. Letak kat rambut sebab apa? Itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahawa baginda Rasulullah SAW pakai minyak zaitun dekat rambut ni sampai menipis minyak tu. Jadi sebab apa tuan-tuan? Dia bagus untuk otak kita tuan-tuan. Otak kita ni dah lah kena suruh pakai mask sampai 2-3 lapis. Kan? Jadi bila kita pakai minyak zaitun ni tuan-tuan, dia akan buka sel-sel, bukan sel-sel, ruang-ruang, liang-liang tu. Dia akan buka bagi masuk lebih banyak manfaat ke dalam otak kita insya-Allah. Apa dia punya akibat dia? Tapi kalau kita fikir-fikir balik lah, apakah manfaat bila sampai minyak ni ke kepala kita ni? Satu, yang macam mana coach cakap, dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelebihan dia tidak akan ada kesudahan. Dia tidak ada titik noktah. Okay. Kemudian dari segi saintifik, apa kelebihan dia? Nabi dia pakai waktu malam, kenapa? Kerana zaitun ni dia ada satu elemen yang boleh menyejukkan otak kita. Tu dia. Kerana otak kita satu hari tu macam-macam kita fikir. Kalau kita orang yang perjuang pula, macam-macam teknik. Dia gerak macam enjin tak berhenti kan. Macam mana panas kan. Dia running kau-kau. Dia running kan. So malam sapu supaya dia sejuk dan besok dia akan dapat idea yang lebih baik. Tu itu dia. Sebab Rasulullah ni dia punya pemikiran dia, otak dia berpuluh-puluh kali ganda daripada lelaki biasa. InsyaAllah. Amal kan
Amalkan, pasti akan dapat selepas 3 hari. Tak lama, tak payah tunggu lama. Tiap-tiap malam selama 3 hari akan dapat rasa kelebihannya. InsyaAllah. Jangan letak madu dekat kepala. Letak minyak zaitun. Okey, jangan semangat sangat dengan madu ni. Saya pun nak letak zaitun, letak madu sekali. Kang digigit ke samut kan payah cerita nanti. Okey, jadi tuan-tuan, itu adalah antara produk-produk yang ada di ladang Alam Mursan ni yang kami berkolaborasi. Jadi tuan-tuan, bantulah kami di ladang, membantu juga Mazdan ni. Jadi kami haraplah kan, saya berharap sangat barang-barang ni biasanya Fiz, barang macam mana? Barang habis coach. Barang macam mana? Barang habis coach. Saya nak dengar macam tu lah kan. Ini apa salah ni Fiz, barang kita banyak lagi. Tak berjalan kan? Jadi saya tanya Fiz, 6 bulan Fiz, berapa banyak kita punya sales? Test sana baru 76 pack. Saya cakap, bukan follower aku ramai je. Kalau seorang beli 1 pack dah 300 lebih kan? Rupanya tak beli tuan-tuan. Sana ni tuan-tuan, kalau makan, ini ubat segala penyakit tuan-tuan. Tapi ulas sikit pasal sana ni Tobik. Diorang ni tak tahu ni kan. Sebab perut ni punca penyakit ni. Sana ni masuk, settlekan punca penyakit ni. Cuba Tobik terangkan sikit. Daun sana ni ada disebut dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Tirmizi dalam kitab Baru Mazi. Benda ni benda yang bukan kata tidak ada dalil. Dia ada dalil. Dan kelebihan sana ni dia akan bersihkan usus, dia akan bersihkan perut dan dia akan bersihkan rongga-rongga. Mana rongga? Hidung rongga. Bawah ni kat mana rongga? Tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Semua rongga-rongga ni akan dibersihkan. Seperti mana kita masuk coolant dalam kereta. Coolant, tangki air coolant. Coolant. Coolant kita kalau pakai coolant sentiasa mengikut spek dia. Walaupun kereta tu 20 tahun lama dia, bila kita buka tangki dia, tak ada langsung karat. Kan? Macam tu lebih kurang sana ni. Dia akan bersihkan rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita. Ini tugas yang telah diamanahkan oleh Allah kepada daun tersebut. Ini kelebihan dia. Dan bila digabungkan dengan madu, digabungkan dengan kalau kita nak bagi dada kita sihat, gabung dengan madu. Kalau kita nak bagi cuci lagi bersih kita punya rongga-rongga ni, sana dengan mentega, butter. Pelantar margarin tak boleh. Itu pelantar margarin adalah artificial. Pelantar margarin artificial. Dia bukan asli. Dan dia ada lemak tepu. Dalam pelantar dan margarin mereka menggunakan lemak tepu untuk jadikan macam mentega. Dan lemak tepu ni kena faham, bila dia masuk dalam badan dia tak akan keluar. Dia duduk dekat dalam. Dia duduk kat mana? Dia akan duduk di hati kita. Lama-lama hati kita berlemak. Dia panggil fatty acid. Dia akan berlemak dan fatty di situ liver. Akan dapat penyakit fatty liver. Di situ akan dapat penyakit hati. Jadi walaupun saya cakap dia tak boleh keluar, tapi bila ada makanan sunnah dalam badan kita, dia tak boleh duduk. Benda tiruan tak boleh duduk dalam badan kita. Insya-Allah. Jadi ini di antara tugas dia. Kemudian kalau kita nak kurangkan asid dalam badan dan sebagainya, sana air kelapa. Dengar tuan-tuan, sana dan air kelapa. Maknanya ambil air kelapa, masukkan sana dalam tu. Sana tu rendam dulu dengan air panas, keluar dia punya pati tu. Selepas keluar, masukkan air kelapa, kacau, minum. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi banyak. Bagi ni korang beruntung tau. Sebab apa? Dapat tahu. Aku pun tak pernah tahu benda ni. Kan? Jual-jual tau. Minum dengan air madu apa semua. Tapi air kelapa ni powerful. Ini kena amal ni tuan-tuan. Jadi teranglah tu jadi tapi persoalannya tapi kenapa lepas minum teh sana cepat selalu pergi tandas? Sebab kalau kita makan teh sana, kita kerap pergi tandas, that means kita punya sistem masih lagi bermasalah dan banyak kerak yang kotor. Satu. Dan kalau kita dah makan sana sampai seminggu, sebulan, 2 bulan, makannya jadi. Sebab apa? Maka kita kena check makanan kita. Ada makanan yang salah kita makan. Saya pernah rasa macam mana tau. Saya makan sana 2-3 hari saya amalkan. Lepas tu dah okey dah. Tak payah minum lagi. Tak payah makan lagi kan. Lepas tu makan balik. Makan sakit perut balik. Sakit perut.
Jadi maknanya saya kena check makanan saya tuan-tuan. Kalau tengok buat ujian tengok. Sarapan pagi susu talbina kormo. Tengah hari lempeng Bali. Lempeng Bali cicah madu. Petang sebelum maghrib lempeng Bali cicah kormo. Okey? Malam minum teh sana. Buat selama 3-4 hari. Lepas minum teh sana tak keluar dah nanti. Sebab makanan kita bersih. Tu dia, Syekh. Yang pertama sekali saya boleh cakap bila mana saya rasa macam asal aku tak boleh tak simpan perut aku ni kan. Macam besar kan. Sana jawapan dia tuan-tuan. Dia akan flush out everything keluar. Terus boleh simpan perut. Kan? Lepas tu kawan saya mengamalkan tes sana ni kurus tabib. Betul. Siapa-siapa yang nak kurus kan punca dia ni perut. Jadi kenapa jadi gemuk? Sebab dalam kolon kita ni banyak kerak. Bila banyak kerak kita makan dia tadi macam tak proper. Makanan nak keluar lama dulu dalam perut. Lama dalam perut. Sebab patutnya kita kalau perut ni bersih, berapa lama tu di perjalanan daripada mulut nak sampai ke tinja kita ni? Makanan bersih. Kalau makanan bersih. Makanan bersih. Madu tadi saya sebut 7 minit je. Jadi makanan bersih ni dia tak sampai 1 jam. Dan kenapa makanan bersih ni bila masuk dia tak keluar berak banyak. Kenapa? Kenapa tak berak banyak? Sebab jadi diserap. Dia serap jadi bermanfaat untuk tubuh. Allahu Akbar. Jadi makanan Rasulullah jangan main-main. Orang yang makan makanan Rasulullah, saya biasa diberi satu testimoni. Ini orang kafir tau, bukan Islam. Dia punya makanan selama 6 bulan hanya madu. Ya, ini saya macam tak tahu. Dia makan madu ke? Madu, tak ada benda lain. Dia breakfast madu, makan tengah hari madu, malam madu. Dia tak ada benda lain. 6 bulan? 6 bulan. Bukan Islam. Apa jadi pada dia? Memang badan dia kurus, tapi kuat. Benda nampak. yang dia tak boleh angkat selama ni, dia boleh angkat. Power. InsyaAllah lepas ni diet madu Akmal Dahlan. Dapatkan di pasaran. Kan? 4 tuan-tuan. Memang kurus. Allah. Ni coach ni kan memang kena kecam ni. Dia orang cakap, relax tuan, santai-santai, jangan serius sangat Ada orang tanya dekat atas kepala Ustaz Firdaus ni apa kan? Dia cakap kenapa besar sangat ni kain kapan. Kan? Bila nanti kalau dia terkorban ke apa senang kan? Kalau accident ke kan, minggir dalam tu ambil kain kapan ni balut dalam tubuh senang. Gitu kan tak? Lepas tu boleh buat buat alas tidur ke, boleh buat kain nak solat ke, kalau tak ada baju nak pakai kain ni. Jadi macam tu lah. Betul tu. Cuba cakap sikit tau. Orang ramai nak tengok muka kau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan serban tadi betul lah tu. Saya sendiri pun pernah guna untuk jadikan tabir bila dalam safar saya buat isteri saya nak jadikan tabir, jadikan tempat tutup aurat, nak dukung anak saya pernah dukung, jadikan selimut jadi bantal, jadi alas, jadi tak ada tuala nak lap boleh buat lap, dan buat saprah nak buat alas makan boleh buat alas makan, nak buat serban boleh akhir sekali jadi kain kapan. Sebab saiz dia diukur, saya ukur saiz badan saya sendiri darat dengan 3. Supaya jadi 3 lapis lah, lebihkan sikit untuk bunjuk dia. Okay. Jadi tuan-tuan, saya tak adalah lebar macam ni kan. Kalau saya pakai kan lebar dulang. Jadi kan saya pakai tanjak je lah kan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, seronok tak hari ni belajar? Best tak kelas hari ni? Nak tanya ni kawan-kawan ni, seronok tak seronok? Banyak info tak? Banyak info berasap kepala betul. Saya nak cuba. Dia cakap, coach boleh cuba je madu ni, coach boleh kurus ni. InsyaAllah aku cuba nanti. Aku cuba. Lepas ni aku cakap dengan bini aku, diet saya madu sayang. Tengah hari madu kan, malam madu kan. Ui, buat aku nanti ni kan. InsyaAllah dia semoga dapat madu yang asli. Amin. Gelak tabib. Okey, soalan seterusnya Hafiz. Tadi ada sebut pasal makanan syubhah. Adakah tepung tu termasuk dalam makanan syubhah? Macam mana tu Ustaz? Kita hidang air sikit untuk Ustaz ni. Ustaz, tabib jawab tabib. Itu ada satu soalan tentang tepung. Adakah tepung ini makanan syubhah? Tepung ni kalau dicampur
dimasukkan vitamin tambahan. Maka di situ kita rasa syak dan was-was sumber vitamin tersebut. Untuk pengetahuan, kami tepung Bali ni kami kisar sendiri. Dan kami tahu memang 100% tak campur. Jadi bila kita beli tepung yang lain, maka di situ dia akan tulis bahan-bahan yang dicampur. Bila campur ni akan menimbulkan was-was. Kalau tak campur, boleh pakai tepung, bukan akan jadi makanan subhat kalau mereka tidak campur dengan benda lain. Kalau asli 100%, dia jadi makanan yang terbaik. Malah tepung Bali, tepung gandum ni semua ada dalam kitab, bukan tak ada dalam kitab, ada. Cuma yang jadi subhat apabila ada benda asing yang dicampurkan. Dengar tu tentang tepung ni. Tentang tepung tu dah jawab boleh Tabib. Jadi best coach dia cakap, best belajar Tabib, dia seronok, banyak ilmu yang bermanfaat. Aku sendiri pun aku ingat aku dah tahu semua sebab Tabib Iqbal pernah datang kat sini surau ni 3 jam bang buat live, 3 jam. Kan? Habis 2 jam sambung lagi kan buat live lagi. Macam-macam orang tanya soalan. Pasal air kan. Lepas tu kita orang siap buat uji kaji lagi. Menyala-nyala air tu babe. Tapi air yang kita orang ada kat sini, tapi kita orang nak gali buat boring air kat sini 50 meter. Nanti kita nak kaji tengok air tu jadi macam air gau kan. Hopefully dapat macam air gau lah. Jadi air ni kalau dia ada energi tuan-tuan, bila kita buat uji kaji tu dia menyala tuan-tuan. Dia menyala. Itu maknanya air tu memang bagus lah. Kalau bagus air tu nanti kita nak keluar belanja sikit, kita nak sampai kan, buat botol banyak-banyak. Nanti boleh jadi, mana nak tahu Allah nak izin kita dapat air macam air gau Ustaz jadi kita boleh buat, boleh kuda banyak-banyak, bela kuda, boleh buat busur banyak-banyak, boleh beli macam-macam lah untuk persediaan menghadapi akhir zaman tuan-tuan. Di hari ni tuan-tuan, orang punya usaha nak cari si jahanam umat Islam daripada pelbagai sudut. Daripada telefonnya, rancangan yang masuk ke kepala dia, sampailah rancangan yang masuk ke badan. Minta maaf nak kata lah tuan-tuan, hari ni apa dia nak suruh masuk dalam badan kita? Baja tanaman yang nak dimasukkan ke dalam badan. Dan dikatakan yang akan mendapat menyembuhkan daripada penyakit COVID ni. Aku malah nak, even nak sebut natang tu pun aku malas lah. Sebab aku rasa tak apa-apa benda ni kan. Jadi sahabat-sahabat, kita hari ni kita bukan nak kata apalah, kita nak ambil langkah yang terbaik. Betul Tabib sebab cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan. Cara yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, kita hanya perlu beriman dengannya dan kita laksanakanlah. InsyaAllah akan ada kejayaan tuan-tuan. Fiz, soalan lagi Fiz. Okey. Bagaimana kalau kita buat stok makanan yang dalam tin tu untuk prepping? Stok makanan tin dalam prepping macam ni. Guys, again, ni saya ingat saya nak jawab lah. Jadi yang paling penting sekali, kesohehan, kehalalan, kesehatan, kebaikan makanan yang kita nak prep ni kena ada tuan-tuan. Let me tell you kalau dia boleh survive 6 bulan hanya dengan makan kurma, makan kurma pula, makan madu, apa kita nak pening kepala? Betul tak? Kita duk fikir nak buat beras lah, nak buat tu, nak buat ini apa semua. Macam preppers macam saya cakap, aku tak ada masa nak masak nasi, nak goreng kapal kasam apa semua, nanti orang main pula nanti. Time dukan kan. Kita tak nampak apa ni, apa pun tak ada. Kita ada madu, tuan-tuan, dapat ada madu. Halas, settle masalah. Dukan baru 40 hari tapi kawan ni dia boleh bertahan 6 bulan hanya dengan makan madu tuan-tuan. Cuba kita fikir kan, cuba kita renung kan. Jadi dia macam mana? Dia boleh buat madu sidai ada kan, stok madu sidai ada. Ini terbaik punya ni kan. Lepas tu ada madu kelulut. Hambat mai dah madu kelulut, kalau boring makan sidai tu minum bantai kelulut pula. Kan? Lepas tu ada madu tualang. Lepas tu ada madu hang.